Okey, kita sambung lagi janjang aritmetik, latih diri 5.4. Okey, nombor 1, Encik Tom memesan 1000 buah buku teks matematik tingkatan 4 untuk dijual di kedai buku miliknya. Okey, dia menjangkakan sebanyak, okey kita baca maklumat, sebanyak 10 buah buku akan terjual pada hari pertama. Bermaksud A adalah 10. Dia punya janjang dia adalah 10, 14 buah buku pada hari kedua, 18 buah buku pada hari ketiga dan hari-hari seterusnya dengan kadar yang sama. Hitung bilangan hari yang diperlukan oleh Encik Tong untuk menjual kesemua buku itu. So A dia 10, D dia 14 tolak 10. Kita akan dapat berapa? 4. So bila dia kata bilangan hari untuk menjual kesemua, 1000 ni adalah semua jumlah buku kan. So jumlah buku adalah SN. SN lebih daripada 1000 buah buku. Okey. So apa rumus SN? SN sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1 D. Okey, ada yang dah hafal, bagus ya. Okey, SN. Kita nak tahu N tu berapa kan? Okey. N per 2, 2A. A dia adalah 10. Tambah N tolak 1, D dia adalah 4. Okey, tutup kurungan. Lebih daripada 1000. Okey, so dari sini 2 bawa ke sini jadi darab. 2 kali 10, 20 tambah darab masuk 4N, darab masuk tolak 4. Lebih besar daripada 2000. Okey, kemudian N, 20 tolak 4 adalah 16 tambah 4N. Lebih besar daripada 2000. So, 16N tambah 4N kuasa 2. 2000 ni bawa ke sini. Jadi tolak 2000 lebih besar daripada kosong. Dekat sini awak boleh guna kaedah. Guna kaedah untuk carikan kuasa 2 tu kan. Okey, 4N kuasa 2 tambah 16N tolak 2000. So kita akan dapat 16 negatif 2000. Okey, so N pertama kita akan dapat 20.45. N kedua kita akan dapat 24.45. Jadi yang ni negatif ya, negatif kita abaikan. Okey, jadi N dia adalah 21. Mesti lebih lah kan, sebab nak menjual ke semua buah buku. Okey, jadi bilangan harinya 21. Kita boleh semak semula. Ni nak check. Semak. So, masukkan N 21 per 2. 2 darab 10 tambah 21 tolak 1, 20 darab 4. Kita akan dapat kita akan dapat 1050 buku. Jadi dalam masa 21 hari dia boleh jual 1050. Jadi maksudnya dia dah boleh jual 1000 buah buku dalam masa 21 hari. Okey, faham? Kita tengok yang B. Okey, untuk 1B, hitung kadar peningkatan buku yang perlu dijual setiap hari supaya kesemua buku habis dijual dalam masa 10 hari. Bermaksud S10 adalah 1000. Jadi SN sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. So S10 adalah 10 per 2
2A adalah berapa tadi? Hari pertama 14. Hari pertama 14 pula, 10. Hari pertama adalah 10 tambah 10 tolak 1 D dia kita nak cari, dia nak kadar peningkatan. Kadar peningkatan adalah D. Okey. 10 per 2, 5. 2 darab 10, 20 tambah 9 D. Okey, darab masuk 100. Ini sama dengan 1000, sama dengan 1000. Okey, tak perlu darab masuk. Boleh apa? Bahagi. 5 tu bawa ke seberang sana terus. Jadi bahagi, kita akan dapat 20 tambah 9D sama dengan bahagi 5 dapat 200. So 9D sama dengan 200 tolak 20. 9D sama dengan 180. D sama dengan 180 bahagi 9. Jadi D sama dengan 20 hari. Kita tengok nombor 2. Seutas dawai yang panjangnya. Panjang satu dawai ni adalah 240 cm. Dia potong sebanyak 15 bahagian. Bahagian terpanjang bagi dawai itu ialah 30 cm. Bermaksud yang paling banyak yang hujung lah. T15 sama dengan 30, iaitu adalah L. Dia kata hitung panjang dawai dengan bahagian terpendek. Bila dia ikut janjang, bermaksud yang awal ni pendek. So A dia yang pertama. So kita boleh buat SN sama dengan N per 2 A tambah L. So SN dia 240 sama dengan N per 2. N dia adalah 15 kan. 15 per 2 A tambah 30. So 240 darab 2 per 15 sama dengan A tambah 30. Yang ni kita akan dapat 30. 240 darab 2 bahagi 15. So kita dapat 32 sama dengan A tambah 30. So A adalah 32 tolak 30. A dapat 2. So yang terpendek adalah 2. Panjang dawai terpendek sama dengan 2. Faham? So kita proceed seterusnya. Cari beza panjang antara dua dawai yang berterutan. Bermaksud dia nak beza sepunya. So bila beza sepunya, terus je ambil T15 sama dengan 30. T15 adalah T adalah A tambah N tolak 1D. Ni TN. So T15 A adalah 2 tambah 15 tolak 1D sama dengan 30. So 15 tolak 1 14D sama dengan 30 tolak 2. So 14D sama dengan 28. D sama dengan 28 bagi 14 adalah 2. Jadi beza panjang dawai adalah 2 cm. Boleh? Kalau boleh kita proceed terus ke soalan latihan intensif 5.1. Yang ni kita ulang balik dari awal. Ni dah habis dah tajuk janjang aritmetik. Nombor 1. Tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan dan beri justifikasi jawapan anda. So, nak tentukan dia aritmetik ke bukan, kita tengok apa? Dia beza sepunya. So, kita kena pasti A dia negatif 32. D1 sama dengan tolaklah negatif 17 tolak negatif 32. Kita akan dapat 15. D2 kita akan dapat tolak yang kedua pula, negatif 2 tolak negatif 17. So kita akan dapat 15. Yang seterusnya D3, 13 tolak negatif 2. So kita akan dapat 15. Jadi
D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan 15. Jadi beza sepunya dia sama kan? Beza sepunya sama, jadi janjang aritmetik. Okey, boleh? Okey, so kita tengok B. Okey, untuk B, okey, D1 sama dengan 5.7 tolak 8.2. Kita akan dapat negatif 2.5. Okey, D2 sama dengan 3.2 tolak 5.7. Kita akan dapat negatif 2.5. Ini. Nak test tak lagi? Okey, test lagi satu. D3 sama dengan 1.7 tolak 3.2. Kita akan dapat negatif 1.5. Dah lain. Jadi D1 tak sama dengan, okey, kita boleh tulis D1 sama dengan D2 tapi tak sama dengan D3. Jadi beza sepunya tidak sama. Jadi bukan janjang aritmetik. Okey, faham? Okey, next. Nombor 2, bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, cari sebutan ke N seperti yang dinyatakan dalam kurungan. So, dia suruh cari contoh 2A ni sebutan ke 9, bermaksud T9. Jadi, kena pasti dulu. A dia berapa? Negatif 12. D dia berapa? Negatif 9 tolak negatif 12. So, dapat negatif 9 tambah 12, kita dapat 3. Betul? Okey. So, T9 sama dengan A tambah N tolak 1D. So, A dia adalah negatif 12 tambah 9 tolak 1 adalah 8 kan? D dia adalah 3. Terus buat. So, negatif 12 tambah 8 kali 3, 24. So, dapat 12. Okey, so kita tengok B. Senang je kan? Okey, B. Untuk B, A dia adalah 1/3. D dia adalah negatif 1/3 tolak 1/3. Kita akan dapat negatif 2/3. So, dia nak T15 sama dengan A tambah N tolak 1D. So, A dia adalah 1/3 tambah N tolak 1. 15 tolak 1. Boleh juga buat 15 tolak 1. D dia negatif 2/3. So, 1/3 tambah 14 darab negatif 2/3. Kita tambah, kita akan dapat jawapan negatif 9. So, T15 sama dengan negatif 9. Okey, faham? Okey, next. Nombor 3. Tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang yang berikut. Okey, bila nak tahu bilangan sebutan, kita tengok yang terakhir. Okey, so untuk A, negatif 0.12 ni adalah dia punya A. Faham? Okey, D adalah 0.07 tolak negatif 0.12. Nampak? So, kita akan dapat jawapan 0.19. Okey, betul kan? Okey, next. Kita nak tahu bilangan sebutan. Tengoklah sebutan terakhir dia. Nilai dia adalah 1.97 sama dengan A tambah N tolak 1D. So, 1.97 sama dengan A dia berapa? Negatif 0.12 tambah N tolak 1. Kita nak cari N tu. N tolak 1, D tu 0.19. So, di sini, bawa ke sini. Jadi, tambahkan 1.97 tambah 0.12. Kita akan dapat 2.09 sama dengan N tolak 1 ada kurungan 0.19. Okey. Yang ini darab. Bila darab, bawa ke sini jadi bahagi. So, 2.09 bahagi 0.19. Kita akan dapat N tolak 1. So, bahagilah bahagi 0.19. Kita akan dapat 11 sama dengan N tolak 1. Jadi, boleh cari N dah kan?
N sama dengan 11 tambah 1 dapat 12. Okey, untuk 3B, okey, X, 3X tambah Y, 27X tambah 13Y. Dia nak 27X tambah 13Y ni adalah sebutan ke berapa? Okey, jadi A dia adalah X, D dia adalah 3X tambah Y tolak X. So, D dia adalah 2X tambah Y. Nampak? So, bila dia nak sebutan ke berapa? So, 27X tambah 13Y sama dengan TN sama dengan A tambah N tolak 1D. So, A dia adalah X tambah N tolak 1. D dia adalah 2X tambah Y. So, kat sini awak boleh ke sana teruslah. 27 tolak 1 adalah 26X tambah 13Y sama dengan, okey, darab masuk, okey, 2NX tambah NY tolak 2X tolak Y. Okey, so yang ini boleh ke belah sana lah. Okey, 26X tolak jadi tambah 2X tambah 13Y tolak jadi tambah Y sama dengan 2NX tambah NY. So, kat sini kita akan dapat 28X tambah 14Y sama dengan 2NX tambah NY. Kita akan buat kaedah perbandingan. Okey, di mana X dengan X bermaksud 28 sama dengan 2N untuk X. Nampak? Okey, so N sama dengan 28 bahagi 2. N sama dengan 14. Okey, begitu juga dengan Y. Dia mesti dapat nilai yang sama. So, 14 sama dengan N. Dapatlah 14. N sama dengan 14. Okey, boleh? Okey, kita teruskan nombor 4. Cari hasil tambah bagi janjak aritmetik yang mengandungi 17 sebutan. A. So, A dia adalah negatif 23. D dia adalah negatif 17 tolak negatif 23. Kita akan dapat negatif 17 tolak negatif 23. Kita akan dapat 6. Okey. So, D dia 6, A dia negatif 23. Dia nak 17 sebutan. So, S 17 sama dengan, apa rumus SN? N per 2. 2A tambah N tolak 1D. So, 17 per 2. 2 negatif 23 tambah 17 tolak 1. D dia adalah 6. So, 17 per 2. Negatif 46 tambah 16 darab 6. So, dapat jawapan berapa? Negatif 46 tambah 16 darab 6. Darab 17 per 2. So, dapat 425. Okey, dapat? Mudah sangat kan? Okey, bila awak tahu A dengan D dia dan rumus, dia terus ikut rumus je. Okey, untuk B, 2N sebutan dalam sebutan N bermaksud S 2N. Hasil tambah kan? Sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1D. So, sebutan dia adalah 2N. Nampak? Ini 17. 17. So, 2N per 2. 2 darab negatif 23 tambah N tu adalah 2N. Bagus. Tolak 1 darab D dia adalah 6. Okey. So, mana yang boleh cancel kita permudahkan. N, tak nampak. N negatif 46 tambah 2N tolak 1. 2N tolak 1 tak boleh nak tolak kan. Jadi darab masuk tambah 12N tolak 6. Okey, nampak? So, N negatif 46 tolak 6 adalah
negatif 52 tambah 12N. So kat sini darab masuk lagi. Negatif 52N tambah 12N kuasa 2. Okey, selesai. Okey, kita tengok soalan 4C. Okey, untuk 4C, sebutan terakhir 121. So, Tn sama dengan 121. Jadi, T, kalau T rumus dia apa? A tambah N tolak 1D sama dengan 121. A dia adalah negatif 23 tambah N tolak 1, D dia adalah 6 sama dengan 121. So, 121 tambah 23, nampak? N tolak 1 darab 6. So, 121 tambah 23 berapa? Kira cepat. Tambah 23. So, dapat 144. N tolak 1 darab 6. So, N tolak 1 sama dengan 144 bahagi 6. Kira cepat. So, dapat 24. N tolak 1. Jadi, N sama dengan 24 tambah 1 adalah 25. Okey, boleh? So, dapatlah jawapannya. Okey, next. Soalan nombor 5. Diberi Sn sama dengan 2N kuasa 2 tolak 5N. Dia dah bagi rumus dia. Bila dia dah bagi rumus dia, guna rumus dia. Okey, kita tengok. Rumus dia Sn sama dengan 2N kuasa 2 tolak 5N. So, A, sebutan pertama. Sebutan pertama adalah A kan? Jadi, sebutan pertama adalah contohlah kalau ada T1, T2, T3. Hasil tambah S1 adalah T1, T1 adalah A. Faham? So, kita carilah S1 sama dengan T1 sama dengan A. Bermaksud S1 sama dengan 2, 1 kuasa 2 tolak 5 darab 1. Guna rumus ni balik. Masukkan nilai 1 tu je. Okey, so kat sini kita akan dapat 2 tolak 5. Dapat negatif 3. S1. Okey, faham? Okey, so next. Sebutan ke-9. B. Sebutan T ya. T9. T9 adalah apa dia? Ingat balik tak? T9 bermaksud S9 tolak S8. Nampak? Kenapa? Kita ada nombor T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Okey. Kita nak T9 bermaksud hasil tambah semua ni adalah S9 tolak dengan hasil tambah ini sampai T8 adalah S8 warna kuning. Okey, jadi dapatlah T9. So, gunalah rumus S9 tolak S8. S9 masuk je lah nilai dia. S9 2 darab 9 kuasa 2 tolak 5 darab 9. Rumus yang ni juga. Okey. Tutup kurungan tolak 8. S8 2 darab 8 kuasa 2 tolak 5 darab 8. Tutup balik kurungan. So, kita akan dapat kat sini 117 tolak 88. So, dapat 29. Okey, boleh ikut? Okey. Next, soalan C. Hasil tambah dari sebutan ke-4 hingga sebutan ke-8. Bermaksud dia nak T4 tambah T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8. Okey. Yang ni, dia nak hasil tambah yang ni berapa? Tapi nak guna rumus ini. Bermaksud awak kena fikir. Dari T1, okey, dia nak, yang ni. Dia nak yang ni je. Yang ni je. Sorry. Dia nak T4 sampai T8 je. So, apa yang kita buat? S8, semua ni S8.
S8 tolak dengan S berapa? Ya, S3. So, guna rumus yang sama. S8 tadi adalah, kita dah cari tadi S8. 2 darab 8 kuasa 2 tolak 5 darab 8 tolak kurungan besar. 2 darab 3 kuasa 2 tolak 5 darab 3. So, ini adalah 88 tolak 3 sama dengan 85. So, dapatlah jawapannya. Okey. Okey, nombor 6. Soalan nombor 6. Sebutan kedua satu janjak aritmetik ialah 21/2. So, terus buat sebutan kedua. Sebutan kedua adalah T2 sama dengan 1/2. Okey. Next, dia punya info adalah hasil tambah 14 sebutan pertama ialah negatif 70. So, hasil tambah 14. Hasil tambah adalah S14 sama dengan negatif 70. Okey, soalan dia nak cari beza sepunya. Beza sepunya tu apa? Ya, beza sepunya tu adalah D. Okey, jadi daripada maklumat yang diberikan, kita tukarkan kepada persamaan dia. Okey, Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Jadi, kalau T2 sama dengan A tambah 2 tolak 1 D sama dengan 1/2. So, boleh ringkaskan kat sini. A tambah D sama dengan 1/2. Okey, untuk S14, hasil tambah Sn sama dengan 2A. Sn sama dengan N/2 darab 2A tambah N tolak 1D. Okey, jadi masukkan dalam rumus. S14 sama dengan 14/2 darab 2A tambah 14 tolak 1 D tutup kurungan sama dengan negatif 70. Okey, nampak? So, dah sini ada dua persamaan. Kita ringkaskan persamaan ni. 14 bahagi 2 adalah 7. 2A tambah 13D sama dengan negatif 70. 7 bawa ke sana jadi bahagi. So, 2A tambah 13D sama dengan negatif 70 bahagi 7 dapat negatif 10. Okey, untuk seterusnya. Okey, kita tengok yang persamaan pertama ini. Kita boleh darabkan semua dengan 2. Sebab nak bagi dia seimbang. So, ni darab 2, darab 2, darab 2. Jadi, persamaan pertama kita akan dapat 2A tambah 2D sama dengan 1. So, yang ni persamaan pertama, yang ni persamaan kedua. Jadi, persamaan kedua kita boleh tolak dengan persamaan pertama. So, persamaan pertama kita letak kat sini. 2A tambah 2D sama dengan 1. So, tolakkan dia. Kita akan dapat tolak 2 tolak 2 kosong lah kan. 13D tolak 2D dapat 11D. Sama dengan negatif 10 tolak 1 dapat negatif 11. Jadi D sama dengan negatif 11/11. D sama dengan negatif 1. Okay, so dah dapat dia punya nilai. Okay. Untuk soalan 6B. Okey, sebutan terakhir. Sebutan terakhir bermaksud T 14 sebutan pertama. Jadi T14 sama dengan A tambah N tolak 1D. Jadi A kita adalah okey, A kita tak tahu kan. A boleh cari dengan masukkan D ke dalam persamaan asal. So A tambah D sama dengan 1/2. A sama dengan 1/2 tolak D. D kita dapat A sama dengan 1/2 tolak negatif 1. So, A adalah A sama dengan 3/2. Jadi, A kita adalah 3/2. Tambah N adalah 14. 14 tolak 1
D. D adalah berapa kita dapat tadi? Negatif 1. Okey, kemudian 3/2. Kemudian kita selesaikanlah. Tambah 13 darab negatif 1. 3/2 tolak 13. Kita akan dapat 23/2. Okey, selesai. Okey, boleh? Okey, kita terus kepada soalan nombor 7. Okey, Yumi mendapat tawaran pekerjaan di 2 buah syarikat dengan tawaran gaji seperti berikut. Okey, dia ada 2 situasi. Satu, syarikat A. Syarikat A. Gaji bulanan 3,500. Maksudnya A dia 3,500. Kenaikan gaji sebanyak RM20. Kenaikan maksudnya D dia adalah RM20. Okey. Syarikat B. Okey, syarikat B gaji tahunan RM46,000. Bila gaji tahunan bermaksud gaji tahunan, okey, dia tahunan. Yang A ni bulanan. Yang B tahunan. Gaji tahunan ialah RM46,000. Okey. Kenaikan gaji sebanyak RM1,000 setiap tahun. So, D dia adalah RM1,000. Okey, dapat soalan macam ni kena keluarkan maklumat yang ada. Okey, Yumi bercadang ingin bekerja selama 3 tahun. Syarikat manakah yang lebih sesuai untuk Yumi supaya dia mendapat jumlah gaji maksimum dalam masa 3 tahun? Tunjukkan jalan pengiraan dan hitung lebihan jumlah gaji. So, untuk syarikat A, kita akan guna SN. SN sama dengan N/2 darab 2A tambah N tolak 1 D. Itu rumus dia. So, SN sama dengan N/2 2A tambah N tolak 1 D. Okey. S berapa? Sebab yang ni dia ikut bulan. Dia nak selama 3 tahun. Jadi, 3 tahun ada berapa bulan? 3 tahun ada berapa? 3 tahun ada 36 bulan. 1 tahun 12 bulan. 12 kali 3, 36. So, S 36 sama dengan 36/2. 2 darab 3,500 tambah N tolak 1. 36 tolak 1 darab dengan D. Dia 20. Okey, tutup kurungan. 36 bahagi 2 adalah 18. 7,000 tambah 35 darab 20. Okey, kita akan dapat 138,600. Guna kalkulator. Okey, seterusnya kita cari pula untuk syarikat B. Okey, untuk syarikat B, S dia guna tahun. Jadi, terus je lah 3. S3 sama dengan 3/2. 2A, A dia 46,000 tambah 3 tolak 1, D dia adalah 1,000. Okay, so 3/2 46,000 kali 2 92,000. Okay, tambah 2,000. Okey, so kita akan dapat kat sini 141,000. So, syarikat mana? Dia pilih syarikat mana yang paling maksimum gaji dia? Mestilah syarikat B. Jadi, tulis kat sini. Okey, dia akan pilih syarikat B. Kemudian, dia nak hitung beza lebihan gaji. So, beza lebihan gaji adalah 141,000 tolak 138,600 sama dengan 2,400. Tu lebihan gaji dia. Okey, jadi Yui Ming, ni awak kena nyatakan ya.
wajib nyatakan Yui Ming memilih syarikat B dengan lebihan gaji sebanyak RM2,400. Okey, selesai. Okey, selesai untuk tajuk janjang aritmetik. Nanti kita akan sambung untuk tajuk janjang geometri.